my heart will never be words apart. Maybe in magazines, but you still be my star, baby. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Adani Syamil Lawis bin Zulensli daripada AB 2.2 iaitu kumpulan 7. Okay, saya akan membentangkan hari ini iaitu Suruhanjaya di Malaysia. Okay, Suruhanjaya adalah satu badan khas yang ditubuhkan oleh pihak kerajaan dalam pemerintahan negara. Pembentukan Suruhanjaya sama ada tetap atau sementara adalah untuk memastikan Suruhanjaya ini dapat menjalankan tugas pentadbiran dengan bijak, adil dan cekap, khususnya dalam membentuk negara yang aman dan harmoni. Okey, seterusnya untuk memastikan jentera pentadbiran kerajaan ini berjalan dengan lancar dan sistematik, kerajaan telah membentuk dua Suruhanjaya iaitu Suruhanjaya Tetap dan Suruhanjaya Sementara. Contoh Suruhanjaya Tetap ialah Suruhanjaya Pilihan Raya dan Suruhanjaya Perkhidmatan. Okey. Suruhanjaya Sementara pula ditubuhkan untuk menyiasat atau menyelesaikan masalah dan perkara yang timbul pada satu-satu masa. Ciri-ciri Suruhanjaya. Sesebuah Suruhanjaya mestilah bersifat adil dan berkecuali. Okey, yang kedua iaitu sesebuah Suruhanjaya juga bebas daripada pengaruh politik kerana semua anggotanya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas budi bicara baginda selepas menimbangkan nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Hanya penjawat awam, hakim dan golongan profesional boleh menganggotainya. Yang ketiga iaitu anggota Suruhanjaya hanya boleh dipecat melalui tribunal Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut Syur Tribunal dan Syur Tribunal adalah muktamad. Okay, yang keempat itu saraan. Semua anggota Suruhanjaya ditetapkan oleh Parlimen dan ditanggung oleh kumpulan wang persekutuan yang disatukan. Okay, secara umumnya Suruhanjaya ni dapat dibagikan kepada dua lah, dua jenis iaitu Suruhanjaya Tetap dan juga Suruhanjaya Sementara. Suruhanjaya Tetap ni pula dia terbagi kepada dua iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya dan Suruhanjaya Perkhidmatan. Bagi Suruhanjaya Sementara pula, ia diwujudkan bagi mengkaji perkara-perkara dan membuat perakuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau perkara yang tertentu lah. Namun pada dasarnya Suruhanjaya ni dia adalah satu badan khas yang ditubuhkan oleh pihak kerajaan dalam pemerintahan negara. Okay, pembentukan Suruhanjaya ni sama ada tetap atau sementara adalah untuk memastikan Suruhanjaya ini dapat menjalankan tugas pentadbiran dengan bijak, adil dan juga cekap, khususnya dalam membentuk negara yang aman dan harmoni. Ia adalah ciri-ciri Suruhanjaya. Okay, seterusnya kita akan meneliti tentang Suruhanjaya, iaitu lebih kepada yang lanjut iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam lah, SPA. Okay, Suruhanjaya terbagi kedua iaitu Suruhanjaya Tetap dan juga Suruhanjaya Sementara. Okay, iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA telah ditubuhkan pada 31 Ogos 1957 iaitu bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Tanah Melayu pada ketika itu. Secara rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ini telah dibentuk sebagaimana yang termaktub dalam perkara 144 iaitu dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Okey. Iaitu SPA Malaysia. Menurut perkara 139 pula, bidang kuasa Suruhanjaya ni Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ni dia meliputi semua orang yang menjadi anggota perkhidmatan awam dan awam persekutuan dan semua orang yang menjadi anggota perkhidmatan awam ni bersama dan anggota-anggota perkhidmatan awam bagi Melaka dan juga Pulau Pinang lah. Okey, perkhidmatan awam bersama bermaksud seorang anggota mana-mana perkhidmatan awam yang diambil bekerja lah. Contohnya seperti sebahagian bagi maksud persekutuan dan sebahagian bagi maksud negeri itu, atau bagi maksud dua buah negeri atau lebih lah. Semua tertib anggota perkhidmatan awam ni ialah dan negeri dipertanggungjawabkan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam sebagaimana yang termaktub dalam perkara 139 Perlembagaan Persekutuan. Okay.
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam terdiri daripada anggota-anggota berikut, iaitu pengerusi, timbalan pengerusi dan juga 4 hingga 30 orang ahli lah. Okey, seterusnya iaitu pengerusi dan timbalan pengerusi dilantik daripada orang-orang yang menjadi anggota mana-mana perkhidmatan awam atau bekas anggota mana-mana perkhidmatan awam yang telah bersarah tidak lebih daripada 5 tahun sebelum tarikh mereka dilantik. Tugas-tugas Suruhanjaya iaitu antaranya ialah perkhidmatan awam tertakluk kepada perkhidmatan awam yang diliputi oleh bidang kuasanya, termasuk membuat pelantikan kaki tangan awam dalam perkhidmatan pentadbiran kerajaan persekutuan. Pengambilan kaki tangan kumpulan D iaitu kaki tangan rendah dan buruh kasar boleh dibuat berdasarkan peruntukan tertentu oleh pihak kementerian atau ketua-ketua jabatan. Okey, itu daripada SPA iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam lah. Okey, tengok seterusnya iaitu Suruhanjaya Pasukan Polis. Okey, Suruhanjaya Pasukan Polis ni ialah sebuah suruhanjaya yang dibentuk mengikut perkara 140 lah. Suruhanjaya ini bertanggungjawab melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau perjawatan berpencen lah kenaikan pangkat untuk dalam menjalankan kawalan tertib ni ke atas anggota pasukan polis. Menurut perkara 140 pula, bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Polis meliputi semua orang yang menjadi anggota pasukan polis lah. Okay. Suruhanjaya Perkhidmatan Polis ni dia terdiri daripada anggota-anggota yang berikut, iaitu Menteri Keselamatan Dalam Negeri yang akan menjadi pengerusi. Yang kedua, Ketua Polis Negara sebagai pemerintah seluruh pasukan polis. Yang ketiga, Ketua Setiausaha Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Yang keempat, seorang anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Yang kelima iaitu 2 hingga 6 orang anggota lain. Okey. Selain itu, tugas-tugas Suruhanjaya Perkhidmatan Polis ni ialah termasuk melantik, mengesahkan jawatan, menaikkan pangkat dan menukar anggota-anggota pasukan polis. Yang kedua, memasukkan anggota-anggota pasukan polis ke dalam penjawatan tetap atau pencen. Yang ketiga, menjalankan kawalan tertib terhadap anggota-anggota pasukan polis. Okey, itu adalah daripada Suruhanjaya Pasukan Polis lah. Okey. Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran iaitu SPP yang dibangunkan oleh Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi lah. Okey, menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran SPP ni dia telah ditubuhkan secara rasmi lah. Tubuhnya secara rasmi pada 1 Januari 1974. Suruhanjaya Perkhidmatan ni dia diwujudkan hasil daripada show yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Diraja mengenai perkhidmatan perguruan yang ditubuhkan untuk mengkaji perkhidmatan perguruan tu lah, daripada gaji dan syarat-syarat perkhidmatan mereka serta anggota kumpulan sokongan AKS di perkhidmatan pendidikan. Okey, Suruhanjaya Diraja ni antara lain telah mengemukakan perakuan supaya sebuah Suruhanjaya Perkhidmatan berasingan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ditubuhkan bagi perkhidmatan pelajaran. Objektif Suruhanjaya ni dia perkhidmatan pelajaran adalah melaksanakan kuasa di bawah perkara 144-1 Perlembagaan Persekutuan dari segi pelantikan lah, urusan perkhidmatan dan kawalan tertib dan kenaikan pangkat anggota perkhidmatan pendidikan yang cekap dan berkualiti demi memenuhi keperluan sektor pendidikan. Kita tengok di sini daripada segi fungsi dia. Dari segi fungsi dia mengikut perkara 144-1 ni, Kerajaan Persekutuan SPP bertanggungjawab terhadap pelantikan pengesahan dalam perkhidmatan, pemberian taraf berpencen, tukaran perkhidmatan, kenaikan pangkat dan kawalan tertib ke atas pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan dan anggota-anggota kumpulan sokongan dalam perkhidmatan pendidikan lah, iaitu sokongan perkhidmatan pendidikan daripada sendiri iaitu pegawai pendidikan pengajian tinggi, dan mengaturkan semua Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Iaitu menurut perkara 141A, bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran meliputi semua orang yang menjadi anggota perkhidmatan pelajaran Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran terdiri daripada anggota-anggota yang berikut lah, seperti pengerusi, timbalan pengerusi dan juga 4 hingga 8 orang anggota lain. Iaitu mengenai Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan juga undang-undang. Okey.
Di dalam perkara 138 ni dia Perlembagaan Persekutuan ada diperuntukkan 3 fasal yang menyebut tentang Suruhanjaya Perkhidmatan, Kehakiman dan juga undang-undang ini. Okey, fasal pertama iaitu dia memperuntukkan diwujudkan suatu Suruhanjaya Perkhidmatan, Kehakiman dan juga undang-undang yang bidang kuasanya meliputi semua anggota perkhidmatan, kehakiman dan juga undang-undang. Di dalam fasal 2 pula memperuntukkan perihal keanggotaan Suruhanjaya Perkhidmatan, Kehakiman dan juga undang-undang yang hendak mengandungi. Yang pertama, Suruhanjaya. Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan awam yang akan menjadi pengerusi lah. Yang kedua, Peguam Negara, atau jika Peguam Negara ialah seorang ahli parlimen atau ahli dilantik bukan daripada kalangan anggota perkhidmatan. Perkhidmatan, Kehakiman dan undang-undang penguam cara negara lah. Peguam cara negara. Yang ketiga itu mengikut pindaan Akta E885, seorang atau beberapa orang ahli yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan daripada kalangan orang yang menjadi atau telah menjadi atau yang berkelayakan menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Tinggi, atau menjadi Hakim Mahkamah Besar sebelum Hari Malaysia. Okey. Okey, itu daripada Suruhanjaya Perkhidmatan. Seterusnya iaitu peringkat negeri. Berikutan dalam fasal 3 memperuntukkan orang yang menjadi setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam adalah juga menjadi setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan, Kehakiman dan juga undang-undang. Itu berikutan daripada peringkat negeri. Kuasa eksekutif peringkat negeri ditunjukkan dalam rajah, iaitu Raja Sultan di-Pertuan Negeri, iaitu daripada seksyen 1/2 lah. Itu akan kita bincangkan seterusnya, dan juga dengan nantilah terus daripada peringkat negeri, urusan peringkat negeri. Iaitu yang kedua iaitu Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, iaitu ESCO. Okey. Pertama kita akan bahas iaitu melalui Raja Sultan Yang di-Pertuan Negeri dulu. Okey. Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah memperuntukkan bahawa kuasa eksekutif peringkat negeri di setiap negeri dijalankan oleh Raja Sultan Yang di-Pertuan Negeri. Semua perlembagaan negeri mengandungi Seksyen 1/2 seperti yang terkandung dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang membolehkan Raja bertindak menurut budi bicaranya dalam menjalankan tugas-tugas yang berikut. Melantik, yang pertama iaitu melantik Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Yang kedua, mempersetujui atau tidak mempersetujui permintaan membubarkan Dewan Undangan Negeri. Yang ketiga, memperkenankan pelantikan Menteri Besar, Ketua Menteri dalam kalangan mereka yang mengetuai parti yang berjaya memenangi undi majoriti dalam pilihan raya pada peringkat negeri. Yang keempat iaitu akhir sekali, memperkenankan pelantikan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ESCO, Jemaah Menteri atas nasihat Menteri Besar dan juga Ketua Menteri. Okey, yang kedua iaitu Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ESCO ataupun Jemaah Menteri dan juga Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ESCO, Jemaah Menteri dan juga Kabinet Negeri. Raja Sultan ataupun Yang di-Pertuan Agong Negeri perlu melantik ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan juga seorang Ketua Menteri atau Menteri Besar untuk mengetuai Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dalam kalangan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN. Raja Sultan dan juga Yang di-Pertuan Negeri atas nasihat Menteri Besar melantik tidak lebih daripada 8 atau tidak kurang daripada 4 orang ahli lah Dewan Undangan Negeri. DUN untuk Dewan Undangan Negeri itu DUN lah untuk menganggotai majlis ini. Peranan ESCO ni hampir menyamai peranan Kabinet pada peringkat persekutuan lah. Iaitu ESCO ni memainkan peranan memberikan nasihat kepada Raja, Sultan dan juga Yang di-Pertuan Negeri dalam menjalankan pemerintahan. Selain ahli DUN ni yang menang dalam pilihan raya ni yang dilantik ke dalam ESCO, terdapat 3 orang anggota Perkhidmatan Awam Negeri yang turut menjadi anggota ESCO lah sebagai ex officio. Itu yang pertama, Setiausaha Kerajaan Negeri, Penasihat Undang-Undang dan juga Pegawai Kewangan Negeri.
Okey, dalam pelantikan Ketua Menteri, Menteri Besar, Sultan, Raja yang diperintah negeri ini, sebuah negeri boleh menurut budi bicara melantik seorang bukan Melayu jika pada pendapatnya seorang itu mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Undangan Diri lah. Baru dapat keizinan untuk melantik seorang bukan Melayu tersebut. Okey. Namun begitu, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bertanggungjawab secara kolektif lah kepada Dewan Undangan Negeri dan bukan kepada Raja Sultan yang dipertua negeri. Jika seorang Ketua Menteri, Menteri Besar tidak lagi mendapat kepercayaan dengan besar ahli DUN melainkan atas permohonannya dan Raja Sultan yang dipertua negeri mengubahkan Dewan, beliau mestilah meletak jawatan lah. Semua ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri kecuali Ketua Menteri, Menteri Besar memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh Kerajaan Negeri dan tidak boleh mengambil bahagian dalam apa-apa aktiviti perdagangan, perniagaan atau profesion yang ada kaitan dengan jabatan-jabatan tertentu. Kuasa Kerajaan Negeri. Okey. Dalam pentadbiran peringkat negeri ni, segala urusan pentadbiran tertakluk kepada perlembagaan negeri yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah memperuntukkan perkara-perkara yang menjadi tanggungjawab kerajaan negara seperti negeri seperti agama, pertanian, pendidikan, perhutanan, pentadbiran tanah air dan sebagainya dan yang berkepentingan untuk kemajuan di negeri tersebut. Segala dasar kerajaan dibentuk oleh DUN dan dipertanggungjawabkan ke pejabat setiausaha kerajaan negeri untuk penyelarasan dan seterusnya pertanggungjawab tersebut diserahkan pula ke pejabat daerah yang bertindak sebagai penentu kepada pembangunan daerah. Selain itu, pelaksanaan pentadbiran peringkat negeri juga dibantu oleh agensi-agensi kerajaan seperti Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri dan jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Okey, melalui perkara ini peringkat daerah iaitu bagi negeri-negeri di semenanjung Malaysia lah. Pentadbiran pada peringkat daerah ni diketuai oleh pegawai daerah yang dibantu oleh beberapa orang penolong pegawai daerah, beberapa buah mukim di daerah dan daerah pula ditadbir oleh penghulu lah. Okey, di Sarawak pula struktur pentadbiran daerah dibagi kepada 4, iaitu bahagian pertama iaitu ditadbir oleh residen, yang kedua itu daripada daerah ditadbir oleh pegawai daerah, yang ketiga daerah kecil ditadbir oleh pegawai anak negeri, yang keempat kampung ditadbir oleh penghulu. Okey. Melalui perkara ini, Exco juga dia diberi maksud sebagai Ketua Menteri lah, Menteri Besar yang diikuti oleh 4 hingga 8 orang ahli. Antara bidang kuasa kerajaan negeri adalah berkaitan dengan agama, pertanian, pendidikan, perhutanan, pentadbiran tanah serta air lah. Itu Suruhanjaya di Malaysia. Terdapat juga rujukan Suruhanjaya di Malaysia yang terdapat di laman web lah, yang seperti yang diterakan oleh slide saya ni, iaitu Malaysia Studies, Pengajian Malaysia, MTSYA dan juga Wikipedia lah, iaitu daripada Suruhanjaya di Malaysia. Okay, terima kasih. Itu sahaja daripada saya, Suruhanjaya di Malaysia. Because when the sun shine, we shine together. Told you